Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu jutaan guru buat pentakbir pada malam ini yang merealisasikan program Masjid Bandar Perda Masjid Pride Tengah, insyaAllah. Terbaik, alhamdulillah. Tidak kulupai kepada sahabat kita bila mereka menendangkan lagu-lagu dari sahabat-sahabat musyid tanah air sebentar tadi. Saya teringat dengan sahabat karib anak Allahyarham Ustaz Masri Rabbani. Saya teringat sahabat saya Yasin yang sedang diuji. Saya teringat sahabat-sahabat kita yang sama bermula 20 tahun dalam irama industri nasyid tanah air. Pelbagai liku dan perjalanan yang kami lalui. Tetapi tadi kumpulan Juhada Paskes berjaya membawa legasi mereka. Bukan gemuruh buat kumpulan Juhada Paskes. So malam ini tadi saya post dekat TikTok, adalah satu mamat ni, dia kata saya sebut dalam TikTok. Saya kata malam ni kita bukan nak sambut tahun baru, tapi kita nak buat program kerohanian. Sebab kita orang Islam, kita ada kalender Islam. Kalender kita tahun hijrah. Siapa tahu berapa bulan hijri hari ini? Angkat tangan. Adik. Tu dia, hampa je ada buat ramai. Hampa orang muda ada buat ramai. Buat apa? 10 apa? 10 raja. Terbuka untuk adik Ida. Masya Allah. Nampak dia tak tahu. Jadi dalam 10 raja ni, ada sahabat-sahabat kita yang mengadu tadi. Dia kata, saya ni bersedih lah Ustaz. Dia bersedih, dia susah hati. Jadi malam ni mai lah kita ke Bandar Perda ni, masjid dah buat program Ambil Rasa. So, tepukan gemuruh untuk sahabat-sahabat ya, kumpulan rasa insyaAllah. Sebelah kanan saya, Saudara Wan. Tepukan untuk Saudara Wan. Beliau ni, kalau hampa tengok saya lagi, dia punya jari itu tak tahu pergi ke mana dah. Dia ikut feel aja. Sebab kami praktis sekali je. Tapi Allah bagi dia satu anugerah. Ya, Saudara Wan. Itu bukan Saudara Wan. Dari jauh dia datang dengan isteri dia. Dia santai-santai malam ni. Belah kiri saya, tidak lain tidak bukan Saudara Reno. Itu bukan Saudara Reno. Dulu beliau ni adalah vokalis terakhir bersama dengan kumpulan Mega. Ingat kumpulan Mega? Ingat kumpulan Mega? Engkaulah sekutu bunga sakura. Ini bukan, malam ni bukan Mega. Malam ni apa saya cakap? Ni Reno. Dia bermula dengan sahabat saya Zaris dari Copenhagen, kemudian tukar kepada Rahmat Toha, kumpulan Mega vokalis, ada mengakhir beberapa buah album, dan kemudian akhir sekali ada satu single dengan kumpulan Mega ni lah, Reno penyanyi dia. Tapi dia orang ini, dia bantu saya untuk main gitar insyaAllah. Dan di belakang saya tukang katuk. Jadi ada duk katuk kan. Dia katuk, tapi katuk ada mana. Orang tapping tak jauh daripada Perda. Beliau merupakan seorang sahabat kami yang selalu mengembara dalam kembara rohani kami dalam muzik seni ini. Bukan untuk Saudara Amri insyaAllah bro. Baik, untuk kita timbulkan mukadimah rasa ini, sebuah lagu saya yang menceritakan rindunya kita kepada Madinah ini. So kita tendang sikit. Nyanyi sama-sama insyaAllah. Rindunya datuk kepada Madinah, takkan terobat walau sudah tiada. Sekalipun menangis berair mata darah, hati tetap rindu Rasulullah.
untuk Mama Imran guys. Masya Allah. Nama adik? Daniel. Daniel ni. Ni adik-adik ke apa? Tak, bukan? Ha? Kawan. Kawan kan? Biasa tak datang masjid? Selalu. Biasa datang masjid tak? Selalu. Tak kan? Rupa-rupanya jiwa kita diselubungi oleh nifaq, oleh kekotoran nafsu amarah bisu. Suka duk kata kat orang, suka duk buka aib orang. 2026 tuan-tuan, kita tutup buku kehitaman kita. Kita buka buku cahaya kehidupan kita. Kita berdoa pada Allah. Bismillah ya Allah ya Rahman. Bismillah ya Fatah ya Halim. Ya Rabbi, sudilah pandang kami, terangi jalan gelap ini. Jangan biarkan aku terus sendiri mencari, mendaki dan pergi. Selepas mendung, dia akan datang cahaya. Apabila Penang kena banjir besar, alhamdulillah sekarang sudah sirna. Apabila Jakarta dilanda dengan tsunami, Aceh dilanda tsunami, sekarang sudah sirna. Bermakna betul yang terkongsi. Sungguh kata Allah,
dalam kesusahan yang Allah uji kita ini, Allah sekalikan dengan kesenangan. So jangan fitnah Allah. Apa juga yang kita lalui di bandar perdah ini, kita susah, kita senang, kita cantik, kita tak apa nak cantik, kita sakit, kita sihat. Itu semua ujian, tuan-tuan puan. Yang membedakan takwa, tuan-tuan. Ingat takwa, takwa ni lah yang akan menjawab dengan malaikat mungkar dan nakir di alam barzakh nanti insya-Allah. Kita teruskan ke lagu seterusnya, tuan-tuan puan. Sebab hari ni alhamdulillah ramai yang berdoa. Dulu zaman orang nak main bola, bila takut hujan, mereka panggil bomoh hujan. Tapi lah ni tak, orang semua balik pada agama, tuan-tuan. Bagus pada perda. Ramai yang tag saya, Ustaz, kita minta malam ni cuaca dah bagi cantik, Allah bagi bagus yang cahaya tak ada hujan. Alhamdulillah kabul doa mereka, tuan-tuan. Tapi saya nak nyanyi sebuah lagu pasal air hujan. Bukan pasal nak suruh hujan tak, tapi nak kenangkan hujan ini ada makna. Sebab itu adik-adik, bila kita kena hujan tak mana pun, ribut pandai sakit macam mana pun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Baca doa tu, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allah ya Tuhan kami, kurniakan kami hujan yang bermanfaat, bukan musibah. Kehidupan ini seperti air hujan yang dibasahi bumi, suburkan pepohonan, lalu dia kering dan jatuh berguguran, diterbangkan oleh angin. Kekayaan yang ada pada dirinya, yang rasa tenggelam dalam kekayaan itu, orang itu telah rosak nilai iman. Dan seseorang yang dia rasa rosak dan terhina kerana kemiskinan yang ada pada dia juga adalah orang yang rosak iman dan ketakwaan. Kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan perkiraan kaya atau miskin, tetapi di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku, kata Allah, adalah orang yang paling tinggi nilai takwa. Kalau kalian bertakwa, kalian orang yang dimuliakan Allah. Kalau kita tertipu di atas dunia, terbuai di atas dunia sementara, kita orang yang gagal dari sudut imannya. So ayo, jaga ketakwaan kita. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan, namun ini semua hanyalah satu ujian. Siapa yang mampu bersyukur dan bersabar,
Ustaz, susah. Saya nak cerita. Kena hina, kena fitnah, kena mihna, kena tribulasi. Itu makanan kita seorang pendakwah. Apatah lagi pendakwah rambut panjang macam aku. Saya mengajar diri saya, tuan-tuan. Saya balik dari Indonesia di pesantren. Saya rambut pendek, saya pakai serban istiqamah. Tetapi bila saya menyusuri kehidupan, saya respect pada orang yang terus pakai jubah, istiqamah pakai serban, istiqamah dengan tasbih. Masya Allah, mereka ini pilihan Allah. Tapi dalam waktu yang sama, tuan-tuan, ramai sahabat-sahabat kita di luar sana yang tidak kenal erti iman, yang kadang-kadang menjauhi diri mereka daripada orang yang berjubah dan serban. Adakah kita nak nafikan? Kita tak boleh nafikan. Sebab itu kadang dakwah ni dakwah bilhal. Dia macam-macam. Tadi saya makan di restoran. Seorang kakak dengan anak dia datang minta tolong. Kami dulu makan. Dulu saya ingat saya di seberang Jaya. Saya tengah makan juga. Datang lagi satu orang. Dia meniaga pakai ketayang dahi pintar. Dia meniaga minyak atar. Saya tengah makan. Dia pun datang. Dia kata, Assalamualaikum, saya ni ada bawa ni minyak atar apa semua ni. Kalau boleh kita ada kursi rezeki sama-sama ni. Kita tak boleh tengok ni. Murah saja. Tolong jemaah sama-sama kita. Saya tengah nak makan. Saya bukan nak beli, tapi saya kata, dah makan belum? Dia kata, saya dah nak makan. Tak apa. Kalau belum makan, pergi makan dulu. Sekali lagi kita sembang. Dia terus marah, tuan-tuan. Dia kata, Allah Ta'ala sadarlah yang tahu bila orang nak meniara. Dia kata, dia jadi ghaflah kepada dunia. Saya pun heran. Awak dia marah kat aku pula. Tadi dia datang, dia kita nak makan. Orang datang, dia meniaga. Rezeki orang meniaga. Ada orang terima, ada orang tak terima. Tapi dalam perjalanan hidup kita ni, baru kita tahu manusia ni macam-macam. Seorang anak buat dosa, minum nak kena tak orang geli kenal dia. Dia pergi berzina. Mula-mula chatting satu tempat. Lepas tu dia dah chatting satu tempat. Dia nak dating pula, dia ajak satu tempat. Bila jumpa mula-mula tangan berjabat. Lepas tangan berjabat, mereka duduk rapat-rapat. Lepas duduk rapat-rapat, mereka peluk erat-erat. Lepas peluk erat-erat, napih naik tersekat-sekat. Ketika itu tak usah peduli Allah dan malaikat. Tak usah peduli agama dan nabi. Yang penting kita buat apa kita nak buat. Akhirnya bila mereka buat apa yang mereka nak buat, perut kempit jadi bulat. Tapi kalau pakcik-pakcik malam ni ada yang perut bulat, bukanlah begitu. Itu kelebihan. Mana kata Allah? Mana kata tuan-tuan? Kita dulu melalui zaman ini. Tak kira lah kita dari Tinted lah ni, Jambang ni, Nyapu Landai. Dulu ni dah sama Gregor lah. Tapi kita belajar dalam perjalanan kehidupan kita tempuh. Dan inilah rumah Allah. Tuan-tuan, rumah siapa lagi yang boleh mengubati jiwa yang lain? Saya sakit baru ni, tuan-tuan. Sakit tak boleh sujud. 3 minggu tak boleh sujud ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati saya kata apa? Allah uji aku dah serupai iblis dah. Iblis dia tak mau sujud. Tapi saya bukan tak mau sujud. Saya sujud, dia jadi pening. Saya tu sujud, dia jadi pening. 3 minggu, tuan-tuan. Saya kata baru faham nikmat sujud. Allahu Akbar. Patutlah tok-tok guru alim ulama bila mereka tersidai dan tersadai di hospital, mereka tak boleh nak qiyamul lail. Mereka merasa menangis tiap-tiap malam. Tok Guru ni Aziz pernah sebut pada kami, ambo 3 malam ambo tak boleh nak tahajud. Ambo rasa tak bersikap.
Sedih, dia menangis tuan-tuan. Tak lama lepas itu dia meninggal dunia. Tok Guru ni Aziz, orang yang kita cukup hormati satu Malaysia dan satu dunia. Tuan-tuan, seorang anak dengan seorang ayah, bila anak dia buat dosa, ayah ni ambil satu paku, pergi letak dekat pokok pisang yang ada belakang rumah dia. Hang buat tak solat, hang tak solat, ni mak, aku ambil satu paku, aku paku dekat pokok pisang. Hang pergi keluar dekat bukan mahram, hang duduk bocan, gohek bostan, tak boleh balik, aku ambil satu paku, aku paku. Tuan-tuan tahu apa cerita? Pokok pisang pun penuh dengan paku yang mat ni buat dosa, anak dia buat dosa. Akhir kata tuan-tuan, long short story senang cerita. Dia tarik mat, dia bawa pergi dekat pokok pisang tadi. Mat, anda nampak tak? Pak, pasal apa? Awak ni penuh pokok paku kat pokok pisang ni. Penuh paku. Hang tahu dah kan? Itulah dosa-dosa hang. Setiap kali hang buat dosa, aku nampak je aku pergi paku. Hang tak solat subuh je aku pergi paku. Ni, tak ada lagi space aku nak paku hang. Hang nak jawab apa dengan Allah? Hang jawab apa dengan Allah? Kalau lagu ni punya pokok pun penuh dengan dosa hang. Tuan-tuan, akhirnya mat dia tengok bila didampakkan dosa dalam bentuk macam tu. Pak, kalau macam ni punya banyak pak, tak apa pak. Mulai hari ni saya nak taubat pak. Dia bertaubat tuan-tuan. Bila dia bertaubat, bapak dia kata apa? Tak apa mat. Dosa hang besakkah pengampunan dosa hang ke atas dosa hang lebih besar di sisi Allah SWT. Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Pemurah. Hang taubat sungguh-sungguh. Hang cari kawan yang betul. Hang baliklah. Hang buat kebaikan, aku cabut balik paku kat pokok pisang ni. Tuan-tuan, long short story, botak dah pokok pisang tu kerana mat tadi. Dia sambung balik segala dosa dia dengan amal kebaikan. Tinggal satu paku je. Ayah dia bawa balik mat, pergi jumpa kat pokok pisang. Mat, tengok pokok ni mat. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Dia kata mat, tinggal satu batang paku lagi pak, tarik ni hampir okey. Tuan-tuan, akhirnya bapak dia cabut satu paku ni sebab kehadiran dia kat pokok tu. Bila dia cabut tuan-tuan, rupanya mat ni pula berguling dok menangis lagi. Lah, awak yang jadi duk ghaflah kepala jingga lagu ni mat. Aku dah habis paku dah berkesih dah ni. Apa dia seronok? Mat kata, pak, betul lah pak. Pokok tu dah clear, tak ada lagi paku. Contoh tempat dosa saya pak. Tapi pak perasan tak pak dekat pokok tu ada apa-apa? Dekat pokok tu ada apa? Ada apa mat? Kat pokok tu semua ada lubang-lubang paku pak. Tak hilang bekas-bekas ni pak. Itu dosa-dosa kita tuan. Sebab itu hospital terbaik untuk kita bertaubat, mailah ke Masjid Perda ni tuan-tuan. Siapa yang ada di Simpang 4, pergi ke Masjid Simpang 4. Siapa ada di Pematang Pau, pergilah ke Masjid Pematang Pau. Masjid Pertama, Masjid Permata semua, Masjid Alun Jambui apa semua, pergi. Itu hospital kita. Saya jenuh berubat tuan-tuan. Jenuh berubat 7 bulan. Saya tak boleh nak kata apa, saya rasa nak mati. Saya rasa habis dah, career saya dah habis. Tapi ubat paling utama dia, without fail saya istiqomah ke rumah Allah. Adik-adik, jangan lupa solat jemaah subuh, jangan lupa solat jemaah isyak. Kerana itu tanda bahawa anda tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang munafik. Bukan senang, tapi percayalah, bila kita dah buat selalu, nur akan datang, cahaya akan menerangi kehidupan kita. Segala sakit akan sirna. Allah angkat segala kegelisahan, kerisauan yang every single hours, every single day, kulla yawmin huwa fi sya'n. Semua dalam aturan Allah. Kadang kita tak mau benda tu.
Tapi Allah letak kita di situ. So, apapun yang berlaku, cari hikmah. Mengapa Allah letak kita di situ? Saya ingat diri saya. Saya bukan pandai nak cerita ke orang. Saya renung diri saya. Sedap tu lagu. Tengok apa ni? Okay. So, sampai jumpa yang kita biarkan. Kita relax sikit. Bagi saudara-saudara mereka. Member-member akan bawa-bawa kapal. Yang duduk bawah duduk di atas perak. Yang berada di buat cempedak. Member-member kita yang ada melepak di bagian awal, bagian timur, bagian tengah. Lagu ni, lagu lama dipopularkan oleh kumpulan State Line. Zaman adik-adik kita atau di alam mana lagi. Zaman tu dibangun MC Pon-Pon kumpulan State Line. Menyanyikan lagu ni. Mereka bukan Islam, tapi mereka menyanyikan cerita mengenai lagu ni. Suruh kita biarkan, jangan terlalu fikir. Kadang-kadang kita kena let go. So sebuah lagu, biarkan. Setibanya ku ke daerah ini, segala sungguh asing sekali. Katanya di sini tiada hujan, namun tidak terlihat ketanggusan. Tak tertinggal
oleh you dia menengah hati pun. Kadang-kadang ada orang di zaman mutakhir sebelum Dajjal nak keluar ni, dia kata Ustaz, saya ni Ustaz, ramai orang maki saya, ramai orang marah saya, fitnah saya macam-macam. Ada satu ubat untuk orang-orang yang tak lepas daripada dunia. Saya jadi stres Ustaz, saya jadi depressed Ustaz, saya jadi tak boleh tidur Ustaz, saya overthinking Ustaz. Ada satu rahsia. Malam ni kita bagi rahsia. Rahsia dia apa? Tuan-tuan kenal burung elang? Adik kenal burung elang? Ada tak? Dekat Perak ada burung elang? Ada. Burung gagak? Ada. Okey. Burung elang ni, dia tak ada siapa boleh challenge dia, dik. Dia tak ada siapa boleh challenge dia. Sebab itu burung elang ni, kalau kita pergi Langkawi, kita akan nampak elang. Qawi itu kekuatan bahasa Arab. Langkawi. Elang tu menunjukkan simbolik betapa kuatnya burung elang. Nak awak main dah? Elang ni tak ada siapa binatang yang boleh ancam. Tapi yang ancam dia ada seekor binatang, iaitu bukan harimau tak ada. Dia yang terbang juga, jenis terbang juga. Burung berpati bukan. Tapi orang belah. Burung gagak? Burung gagak. Hampa buka National Geographic, hampa akan tahu burung elang ni hanya boleh diancam oleh burung gagak, si gagak hitam. Tapi macam mana cara burung elang ni menghadapi geng si gagak hitam? Okey, ini burung elang, dia tengah terbang. Burung gagak nak pergi ancam ni. Masa tu betul-betul tak berapa tinggi lah, tinggi atas bangunan. Apa nama bangunan kita punya gambar tahu macam tinggi tu. Burung elang lalu, burung gagak nak hantam ni, dia pam. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Burung elang, aku tak peduli apa nak ancam aku. Burung elang, dia terbang tinggi. Dia terus terbang terus tinggi. Dia terbang lagi tinggi. Dia terbang lagi tinggi. Sampai sang gagak tak cukup oksigen. Burung gagak mana boleh pergi tinggi sangat? Bising lebih. Bising. Sampai kau boleh pergi tinggi. Macam sang helang. Burung gagak dah letih, oksigen tak cukup. Dia lepas, dia jatuh ke bawah, tuan-tuan. Analogi dan kronologi ini amat baik untuk orang yang tak jumpa jalan bila orang kecam dia. Bila orang fitnah dia tak buat benda tu, orang tuduh dia. Kemudian orang buat macam-macam pelantau kat kita. Tuan-tuan, jangan jadi burung gagak. Jadi burung elang. Kita relax, kita zikir, kita renung diri kita. Mungkin ada kesilapan kita buat di mana-mana yang kadang-kadang kita tak nampak. Muhasabah diri kita. Tapi ingat, jangan lawan mereka. Terus naik tinggi, terbang tinggi dan terus terbang tinggi. Musuh-musuh ini akan jatuh berguguran. Alhamdulillah. Baik. Stage kami ni sepatutnya 5 hari. Sebab apa? Mungkin ada mama rempit ke apa semua lalu kan. Sebab kita pernah buat di Pakatan Masjid di mana? Sungai Petani. Di Sungai Petani. Bila kita buat macam tu, jadi orang di luar ni, itu parking semua dia kan. Sempur, tanggil, lompor. Kena dakwah ni macam-macam lah. Kita kena pergi turun kat mereka. Tapi tak apa lah. Malam ni kita bertamasya lah sikit kan. Boleh ini lagu daripada brother Rani Sarip. Masya Allah, Rani Sarip ni umur dah, Masya Allah, angkat nenek kita. Tapi dia punya soul susah berkali. Allah bagi kat dia sebuah lagu bagi orang yang letih kat benda, letih di sawah, letih berkata, letih bawa grab, letih bawa food panda, letih bawa sopir panda. Kita relax ni malam ni, kita bertamasya kerana Allah SWT. Ayo sebuah lagu Jabaris.
di desa kerinduan, gemalainya berjalan kehidupan. Di ladang yang terbentang, petaninya berjuang untuk mempertahankan warisan. Terbayang keharuman mawar di tanam bondan, mengajak aku pulang ke desa. Terbayang keindahan di desa kerinduan, gemalainya berjalan kehidupan. Di ladang yang terbenam, petaninya berjuang untuk mempertahankan warisan.
Saya nak nyanyikan sebuah lagu contribute for Al-Rehan, sahabat karib saya Ustaz Asri yang telah mendahului kita umur 40 tahun Syekh. Terlipan cinta hidayah, terlipan cipta cintaku, dinding di hati cinta seolah masih menghitung diri, kesiapan yang panjang ingin mengisi hati. Padamu kasih satu lagu dengan namamu, dengan kalimat malam siang berliku-liku, duri-dugaan singkat saja di hati jemaah mentari, dan di bahu bulan berapi, hasratku abadi satu namaku dengan tamatku, dengan kalimat malam siang berliku-liku, duri-dugaan silakan di hati malam mentari, dan di bahu gunung berapi, hasratku
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tengok alhamdulillah ya. Berapa lagu tadi? 4 lagu. 4 lagu. 4 lagu. Sekarang saya berat. Okey. 4 lagu. Alhamdulillah okey kita santai malam ni. Boleh, Kita di jam 12. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah rahmati puan kita malam ni. Sebuah lagu ni viral dulu lah sebab Hambamu ni sebenarnya dijadikan sebagai montaj untuk pencarian imam muda. Sekarang kita ada program Esro Al-Mu'allim. Kita masuk Al-Mu'allim. Kita dah masuk lah. Tak layak lagi aku. Tahun depan kita ada. InsyaAllah. Okey, sebuah lagu insyaAllah. Hambamu sama-sama nyanyi insyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Biarkan berlalu. Di
Carilah ridho, carilah apa yang ada di sebalik. Karena Allah tidak pernah zalim kepada kita. Semua yang dibagi, ada yang kadang kita benci, tetapi sebenarnya yang baik. Sama-sama kita hayati, kita hadami hikmah-hikmah yang tersirat di balik yang tersurat, insya Allah. Ayo. Abun dulu tu. Abun. Oh, lagu ni. Oh, asal. Oke, sama-sama.
Kamu kan? Allah. Sama-sama. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil ali Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Rabbi, sudilah pandang kami, terangi jalan gelap ini.